Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hadirah binti Mazlan. Tajuk kertas kerja saya ialah kepentingan maqasid syariah dalam keusahawanan sosial Islam. Jadi pada hari ini saya akan membincangkan tentang kepentingan objektif dalam keusahawanan sosial Islam. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut tentang keusahawanan sosial Islam, saya akan menerangkan apakah maksud maqasid syariah. Baik, maqasid syariah ialah perkataan maqasid dari sudut bahasa ialah merupakan jamak kepada perkataan maqsad yang diambil dari kata kerja yang membawa maksud pegangan, punca, sasaran, kelurusan, keadilan dan kesederhanaan. Dengan lain perkataan, istilah ini merujuk kepada maksud objektif yang membawa erti berasaskan kenyataan atau fakta yang sebenar. Seterusnya, syariah berasal daripada perkataan syarak yang bermaksud sumber air yang tidak pernah putus dan terus mengalir, memulai suatu pekerjaan dan menjelaskan, menerangkan serta menunjukkan jalan. Dari segi istilah, ia merangkumi keseluruhan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia melalui Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, maqasid syariah terdapat beberapa pembahagian iaitu Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyat dan Al-Daruriyat. Okey, pertamanya Al-Daruriyat. Al-Daruriyat ialah merupakan objektif yang mana kehidupan agama dan keduniaan manusia tertegak dengannya. Jika sekiranya ia tidak ada, nescaya hidup manusia di dunia ini akan menghadapi kesukaran baik di dunia maupun akhirat. Al-Hajat pula ialah kepentingan yang diperlukan oleh manusia bagi memberi kemudahan kepada mereka dan menghilangkan kesempitan yang membawa kepada kesulitan dan kesukaran dengan ketiadaannya. Manakala ketiadaannya pula tidaklah sehingga membawa kepincangan dalam hidup manusia sebagaimana ketiadaan al-daruriyat, tetapi ia akan membawa kepada kesukaran dalam kehidupan mereka. Seterusnya ialah al-tahsiniyat. Al-tahsiniyat merupakan kepentingan yang menghendaki seseorang berpegang dengan akhlak-akhlak yang baik dan budi pekerti yang mulia. Ketiadaan al-tahsiniyat tidaklah membawa kepada kesukaran hidup manusia sebagaimana ketiadaan al-daruriyat dan al-hajiyat, tetapi ia membawa kepada kehidupan yang tidak elok kepada pandangan orang-orang yang berakal. Contohnya, Islam mensyariatkan bersuci dan menutup aurat di dalam solat, memakai bau-bauan semasa berada dalam masjid dan di tempat perhimpunan orang ramai dan sebagainya. Dalam urusan muamalat, Islam mengharamkan sebarang urusan jual beli yang mendatangkan mudarat seperti dadah, najis, bangkai dan sebagainya. Apakah implikasi jika tidak memahami maqasid syariah? Implikasi ia adalah akan berlaku kesalahan dalam mendahulukan maqasid yang sepatutnya dikemudiankan dan begitulah sebaliknya. Kedua, kesilapan dalam menentukan hukum apabila ia menjadikan maqasid syariah sebagai sumber rujukan utama dan menghilang kesempurnaan serta hikmah dalam syariat Islam. Sekarang saya akan menerangkan tentang keusahawanan sosial Islam dalam maqasid syariah. Keusahawanan sosial Islam adalah satu bidang baru yang sedang berkembang pesat. Pengertian dan konsep keusahawanan sosial Islam masih hangat diperdebatkan dan terbuka kepada sesiapa sahaja yang berminat. Istilah keusahawanan tidak terdapat secara khusus dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Juga, ia tidak digunakan secara langsung dalam tradisi keilmuan Islam. Perkataan yang paling hampir ialah al-tijarah, perniagaan. Ia disebut dalam kali 9 kali dan al-bai' jual beli 8 kali. Kesemuanya menyentuh tentang prinsip atau panduan mengenai kegiatan perniagaan dalam Islam yang berasaskan keimanan kepada Allah. Selain itu, semakan terhadap ayat Al-Quran yang berkaitan dengan keusahawanan menunjukkan dua elemen tambahan iaitu aspek dorongan dan akhlak sebagai usahawan Muslim. Antara dalil-dalil Al-Quran berkaitan dengan keusahawanan adalah pertama ialah dari surah Al-Baqarah ayat 275. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Contoh kedua ialah surah An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan dan menggunakan harta-harta kamu semasa kamu dengan jalan yang salah. Contohnya sebagai menipu, judi dan sebagainya. Kecuali dengan jalan yang perniagaan dilakukan secara suka sama suka antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Antara elemen-elemen dalam keusahawanan Islam ialah memperolehi keuntungan di dunia dan di akhirat, memiliki ciri-ciri atau sifat personaliti keusahawanan yang contohnya seorang usahawan yang jujur, dan mematuhi etika atau nilai akhlak Islam berpaksikan keimanan kepada Allah. Antara objektif kajian seterusnya, saya akan menceritakan sedikit tentang maqasid syariah dalam keusahawanan sosial Islam. Setiap manusia yang beragama Islam di atas muka bumi ini hendaklah menjalankan perniagaan dengan penuh etika, merupakan kewajipan yang perlu dipikul oleh setiap manusia yang beriman. Tujuan utama adalah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep pelaksanaan syariat dalam Islam ialah membatasi perbuatan agar tidak terjerumus kepada perkara yang dilarang. Seterusnya saya akan huraiannya ialah keusahawanan sosial Islam mestilah bermatlamatkan al-maqasid al-syariah, iaitu objektif syariat Islam. Objektif syariat Islam bermaksud aktiviti keusahawanan sosial hendaklah seiring dengan tuntutan Islam dengan mengambil kira aspek agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Agama Islam menganjurkan kepada golongan usahawan agar menjaga batas-batas dalam aktiviti keusahawanan seiring dengan matlamat asal dalam kehidupan yang mana merujuk kepada ciri-ciri usahawan yang ada pada diri Rasulullah SAW, iaitu sentiasa memastikan aktiviti keusahawanan sosial selari dengan kehendak syariah dan mengelakkan dari segala unsur mungkar. Antara dalil-dalil Quran berkaitan dengan elemen maqasid syariah ialah dari surah Al-Baqarah ayat 261, bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya kepada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha luas lagi meliputi ilmu-ilmu pengetahuannya. Antara contoh elemen lain ialah contohnya Rasulullah SAW juga telah menunjukkan kaedah proaktif dalam bentuk keusahawanan juga boleh membantu seseorang untuk meningkatkan tahap ekonomi melalui sebuah hadis riwayat seperti berikut. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ada meriwayatkan sebuah kisah tentang pendekatan proaktif yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam usaha mengubah hidup seorang pemuda Ansar yang miskin. Pernah seorang pemuda Ansar datang kepada Rasulullah SAW dan meminta makanan, namun baginda tidak terus memberi makanan. Namun baginda bertanya, apakah harta yang dimiliki oleh pemuda itu yang masih ada dan boleh dijual? Pemuda itu menjawab, dia memiliki pakaian yang kasar dan bekas yang digunakan untuk minum air. Jadi pemuda itu balik ke rumah, mengambil barang-barang yang dinyatakannya lalu diserahkan kepada Rasulullah SAW. Baginda kemudiannya menawarkan kepada para sahabat yang ada sesiapa yang berminat untuk membeli. Seorang sahabat telah sudi membeli dengan harga 2 dirham. Duit tersebut diserahkan kepada pemuda tersebut. Baginda memberinya 1 dirham untuk tujuan membeli makanan dan 1 dirham untuk membeli kapak. Rasulullah SAW berpesan, beli makanan 1 dirham dan segera kembali ke rumahmu dan berikannya kepada isterimu. Dan gunakan 1 dirham lagi untuk membeli kapak dan bawakannya kemari. Tidak beberapa lama orang Ansar itu kembali bertemu Nabi bersama sebilah kapak. Kemudian baginda SAW segera memasang kayu pada kapak itu
lantas menyatakan, ambil kapak ini dan pergi kamu mencari kayu. Kemudian kamu jual kayu itu dan kamu datanglah lagi menemuiku selepas 15 hari. Jadi, selepas 15 hari, pemuda Ansar itu datang semula kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa bersamanya 10 dirham hasil jualan kayunya. Wang tersebut telah digunakan untuk membeli pakaian dan sebagainya untuk membeli makanan kepada keluarganya. Selepas itu, baginda SAW bersabda, cara begini adalah lebih utama bagi kamu daripada meminta-minta. Sebab meminta-minta itu akan meninggalkan tanda di muka kamu di akhirat nanti. Hadis riwayat Hasan riwayat Abu Dawud, Al-Nasir, Al-Tamizi. Jadi, kisah di atas menunjukkan bahawa usaha mengubah taraf hidup fakir miskin yang masih mampu bekerja dengan usaha mereka sendiri. Peluang pekerjaan dan sokongan moral dari segi kewangan amat penting disalurkan kepada golongan tersebut. Ini adalah menjadi tanggungjawab oleh pemerintah, pemimpin kerajaan dan masyarakat yang berkemampuan untuk memastikan golongan fakir miskin ini dapat pembelaan melalui hak-hak mereka dari aktiviti berkebajikan melalui keusahawanan sosial Islam. Objektif kajian yang kedua ialah meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap produk dan perkhidmatan halal yang diusahakan oleh usahawan sosial melalui aktiviti keusahawanan sosial Islam. Seperti yang kita tahu, pada masa kini, masyarakat Islam melihat penggunaan logo halal sebagai penanda aras yang sangat penting. Malangnya, kebanyakan pengguna tidak mempunyai maklumat yang cukup untuk membuat keputusan terhadap sesuatu pembelian barangan. Jadi, tidak hairanlah masyarakat awam sentiasa dalam keadaan ragu-ragu ketika menggunakan barangan, sungguh pun terpapar perkataan halal dari pihak berkuasa tempatan maupun luar negara. Naluri murni manusia masyarakat Islam sangat cenderung kepada kesucian, kebersihan, keselamatan, kualiti dan kesan positif terhadap pembentukan insan. Kebanyakan masyarakat di Malaysia atau di luar Malaysia menolak segala sumber dan menutup segala ruang yang boleh mendatangkan penyakit berkonsepkan pengawalan lebih baik daripada pengubatan. Konsep halal tidak terbatas kepada aspek pemakatan semata-mata, malahan ia melibatkan segala aspek kehidupan manusia yang selari dengan paksi Al-Quran dan As-Sunnah. Ia tidak melibatkan makanan yang kita makan seharian semata-mata. Ia melibatkan juga pekerjaan kita, aktiviti jual beli kita. Itu semua melibatkan dari segi halal dan haram. Seterusnya, objektif kajian saya ialah mengkaji faktor-faktor penikmatan usahawan sosial berjaya dalam melaksanakan aktiviti keusahawanan sosial Islam. Huraiannya ialah keusahawanan sosial merujuk kepada aktiviti yang dilakukan oleh usahawan berjaya sama ada menerusi pelibatan individu, kumpulan maupun organisasi dalam memenuhi keperluan sosial ekonomi masyarakat ke tahap yang lebih baik. Ia merupakan satu jalan kepada pengurangan masalah ekonomi dan masalah sosial melalui sumbangan tenaga, idea dan kewangan. Semakin hari, semakin ramai usahawan yang beragama Islam yang telah berjaya. Mereka kebanyakannya menjalankan perniagaan secara dalam talian. Ini adalah salah satu cara telah membantu ramai masyarakat yang beragama Islam yang memerlukan kerja dan sumber harian yang halal. Makin banyak perniagaan yang dijalankan secara Islam, semakin banyak peluang pekerjaan yang boleh diberikan kepada masyarakat Islam di Malaysia. Jadi kesimpulannya, maqasid syariah adalah penting dalam aktiviti keusahawanan sosial Islam kerana tujuan utama adalah menjaga kemaslahatan ummah dan matlamat maqasid syariah ini yang ingin capai adalah meningkatkan kehidupan masyarakat ke tahap yang lebih baik untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.